Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat petang, salam sejahtera, salam bahagia untuk para penonton yang dihormati sekalian. Alhamdulillah pada hari ini kembali bersama dengan Aman Hash, yang mana pada setiap hari dia pukul 5.30 sampai kepada waktu dekat berbuka puasa, iaitu pukul 0 lebih, kita boleh bersama dengan beberapa orang ustaz yang sudi mari untuk nak jumpa dan juga untuk nak menyampaikan wasiat dan juga nasihat kepada kita semua. Dan untuk hari ini insya-Allah kita akan bersama dengan salah seorang ustaz muda kita, masih lagi ustaz muda, iaitu Muhammad Nur Daud. Beliau sebagai salah seorang ustaz yang berpengalaman dari segi masalah agama sikit sebanyak, dan juga masalah bisnis dan juga sebagainya. Dan untuk hari ini, untuk tidak melewatkan waktu dan masa kita, marilah sama-sama bersama dengan beliau. Dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, sama-sama kita selaku hamba, selaku umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat akhir zaman, kita berada di dunia yang agak kata tua, dengan bermacam-macam fitnah dan juga ujian bala yang Allah Ta'ala nak menguji manusia. Maka marilah sama-sama kita memuhasabah diri kita, kembali kepada Allah dengan kita mengingati Allah dan juga kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sidang pendengar penonton yang dirahmati Allah, jadilah kita hamba yang lebih bersyukur kepada Allah Ta'ala dan juga mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memperbanyaklah kita syukur kepada Allah ni, oleh kerana Allah Ta'ala masih lagi memberi peluang kepada kita selaku hamba, selaku umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya kita yang Allah Ta'ala masih lagi menyimpan nyawa kita, belum lagi dipanggil kita untuk berjumpa dengan Allah Ta'ala. Dan kita di bulan Ramadan hari ini, dan hari yang berbahagia, dan kita mari hari ini untuk kita sama-sama nak berkongsi pengalaman dan juga ilmu yang diwajibkan ke atas kita selaku umat Islam ni, kena mengaji semenjak daripada kita ni beranak dan juga sampai kita mati. Dan ilmu ni kena mengaji semua. Dan insya-Allah supaya kita ni menuju ke jalan syurga Allah Ta'ala dan jauh daripada api neraka insya-Allah.
Dah hari ni dah hari yang ke-16 Ramadan. Khabar tak khabar pun kita daripada 1 Ramadan dah cepatnya masa berlalu sampai ke hari ni tepat 16 bulan Ramadan. Dah maka kita ucap ke ribuan terima kasih kepada penaja dah khususnya office Aman Haj yang mana mengadakan upacara ataupun program untuk sama-sama kita sebelum daripada kita nak berbuka puasa dan kita mari berkongsi ilmu Allah Ta'ala dan untuk kita lebih menjadi manusia yang lebih baik di sisi Allah Ta'ala dan juga manusia yang suka mengikuti jejak langkah Nabi SAW. Kaum muslimin hadirin yang dirahmati Allah, hak kita nak kongsi hari ni dah dengan tajuk bulan Ramadan Allah Ta'ala hantar kepada kita selaku 1 bulan daripada 11 bulan. Dan kita sedia maklum bahawasanya 12 bulan yang Allah Ta'ala beri kepada kita selaku manusia umat Nabi SAW. Dalil kata Allah Ta'ala kasih kepada kita selaku hamba, Allah Ta'ala jadikan 1 bulan Ramadan Al-Mubarak. Dan bulan Ramadan ni dan kita nak bahas kata balas mana. Dan dengan tajuk kita kata bulan yang Allah Ta'ala nak apung segala dosa umat manusia. Dan khususnya orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Dan kita jangan lupa berdoa kepada ikhwah kita ataupun saudara kita orang panggil satu manusia dan yang bukan memeluk agama Islam supaya mereka mendapat hidayah Allah Ta'ala insya-Allah. Sedang penonton pendengar yang dirahmati Allah, satu kerat hadis dan untuk kita berkongsi pada petang ni sebelum daripada kita nak buka puasa. Hadis yang datang daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan dia kata idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa sufadatis syayatin. Satu kerat hadis dan muttafaqan alaih nak mengajar kita selaku manusia umat Nabi SAW, hamba Allah Ta'ala, dan juga satu ayat Quran Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Taha, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Dan satu kerat ayat yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi SAW dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah untuk nak membawa kita selaku umat Nabi SAW dan juga hamba Allah Ta'ala menjadi manusia yang lebih pintar, lebih bijak dalam kita nak menjalani hidup kita, khususnya di bulan Ramadan, bulan yang datangnya keampunan untuk nak menghapuskan segala dosa-dosa yang kita telah lalu insya-Allah. Kaum muslimin pendengar yang dirahmati Allah, hadis Nabi SAW disampaikan kepada para sahabat menjaga untuk kita umat akhir zaman. Dan hak saya bacanya apabila datangnya bulan Ramadan dan dibuka pintu-pintu syurga dan pula Allah Ta'ala menutup segala pintu-pintu neraka. Dan buka pintu syurga, tutup pintu neraka. Lepas tu yang ketiga yang lebih besarnya wasufadatis syayatin. Dan Allah Ta'ala membelenggu ke para iblis yang sentiasa nak menggoda kita. Dalilnya di dalam surah Hasyr Allah Ta'ala berfirman lagu mana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iblis ni dah kerja dia apabila dia balas dengan Allah Ta'ala tak sesujud ke tak ada kita, dah gapo dia kerja dia? Qala lil insan ukfur. Dah hey manusia, dah aku ni tak sah dah nak masuk dalam syurga Allah Ta'ala. Allah Ta'ala amat dah aku. Fakhruj innaka minas sagirin. Dah dalam ayat lain Allah Ta'ala jadi kecil iblis. Dah iblis duk berasa gedabah, berasa besar, dah berasa kata nak tipu cucu-cucu tak ada. Dah minta dengan Allah Ta'ala we panjang umur dia. Dah untuk gapo? Iblis dia tak sah masuk dengan kesar. Dah oleh kerana iblis laknatullahi alaih, Allah Ta'ala kata keluar mung daripada syurga aku dan mung ni Allah Ta'ala wi satu kalimah penghinaan. Dah minas sagirin. Dah dia berasa bangga, berasa kata gedabah dia. Iblis berasa besar. Dah tapi Allah Ta'ala kecil dia. Dah Allah Ta'ala hina dia. Dah Allah Ta'ala kata mung ni minas sagirin. Dah tak ada kedai apa dia mung ni. Tapi iblis laknatullahi alaih, dia lawanya Allah Ta'ala. Siapa ke dia katakan ke Allah Ta'ala? Dia kata hey Tuhan, tak apa mun amat aku keluar daripada syurga.
Nah, mu nak buh aku dalam neraka boleh, aku minta mu panjang umur aku. Dah haning hak kita duk bosan. Dah sabit tu di dalam surah Hasyr saya baca saat ni, qala lil insan ukfur. Dah hey manusia, dah kufurlah kamu daripada Allah Taala. Dah berpalinglah kamu daripada ajaran Allah Taala. Berpalinglah kamu daripada agama yang datang daripada Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabit tu kita hari ni sama-samalah kita memikirkan sesuatu yang boleh memberi faedah dan manfaat kepada kita sebelum daripada hari kematian. Dah kita duk bosannya kita tak faham Quran. Dah bulan yang diturunkan Quran, bulan Ramadan, dah untuk nak memberi hidayah kepada manusia, untuk Allah Taala nak mengampun dosa manusia, tapi kita tidak boleh keampunan Allah Taala. Waliyazubillah min zalik. Dah hak kita naknya faham. Orang panggil kerja iblis balah mana? Iblis hadis daripada Abu Hurairah dia kata Allah Ta'ala nak wi okat kepada manusia. Dan yang pertamanya nak wi pakat masuk syurga belaka. Dan futihat abwabul jannah. Dan mana-mana pintu syurga yang ada Allah Ta'ala buka berhabis. Nah, kita tahu dah kata syurga ni dia ada lapisnya dia. Nah, tapi kita 1, 2, 3 janji boleh masuk tak apa dah. Nah, dan juga pintu neraka 1, 2, 3 Allah Ta'ala tutup rapat cik. Dan tak sewi hamba dia, khususnya umat Nabi SAW, jegeluh masuk di dalam pintu neraka. Dan subhanallah, nak ayat kata Allah Ta'ala ni kasih kepada kita. Dan Nabi doa kepada kita umat akhir zaman, dan boleh bersama-sama dengan dia di dalam syurga. Dan sampai ke Allah Ta'ala tawarai kepada manusia. Dan buka pintu syurga, tutup pintu neraka, belenggu, ikat iblis yang duk goda manusia untuk jadi kufur. Dan kena ingat, kijai iblis ni tak ada dah. Dan dia rakyat dah kalau Allah Ta'ala kata Muhammad aku keluar daripada syurga. Dan mukanya umatku, aku nak tipu cucu tak ada semua, masuk sekali dengan aku di dalam neraka. Kaum muslimin pendengar yang dirahmati Allah. Dan kita kena berlawan dengan iblis. Dan kita kena balas dengan dia. Kita kena guna kaedah dia. Dah dia tak Allah Ta'ala kata dia nak masuk neraka ramai-ramai dengan cucu tak ada, kita tak dia kata. Dan kita nak masuk syurga, kita tak sah masuk syurga seorang. Dan kita berlawan dengan iblis. Dan kita jaga. Dan iman kita, dan hawa nafsu kita, supaya kita benar dengan iblis laknatullahi alaih. Dia rakyat Allah Ta'ala dia kata, dia nak masuk neraka bersama dengan cucu-cucu tak ada. Kita pun nak masuk syurga, kita tak sah masuk syurga seorang. Dan kita nak masuk ramai-ramai dengan saudara kita, dengan ibu bapa kita, dan dengan ikhwah kita di dalam Islam, dan dengan kawan-kawan kita, dan khususnya saudara mara kita di dalam Islam, dan kita nak piping bersama-sama menuju ke syurga Allah Ta'ala. Dalam kita nak masuk syurga Allah Ta'ala ni, yang pertamanya yang paling penting kepada kita, dan khususnya umat Nabi SAW, umat Al-Quran. Dan kita ni diturunkan kepada Nabi kita SAW Al-Quran. Dan sekiranya kita jauh dengan Quran, nescaya kita jauh dengan agama Allah Ta'ala. Dalilnya, dan di dalam surah Hasyr, iblis dia duk pujuk, dia duk tipu manusia ni, suruh kufur. Dan suruh berpaling dengan ajaran Al-Islam. Dan berpaling dengan ajaran Al-Islam ni, yakni berpaling dengan Quran Allah Ta'ala. Dan Al-Quran satu perlembagaan katalog untuk nak membawa manusia kepada jalan yang benar. Dan sabit tu siapa-siapa jauh dengan Quran, maka jauh dia dengan perlembagaan Al-Islam, iaitu Al-Quranul Karim. Balah mana dia nak gada manusia? Cuba kita tengok perangai iblis. Iblis ni dia halang yak mula kita. Sabit tu siapa-siapa baca Quran, mendetaili Quran, mendalami Quran, turut Quran, hidup dia tidak akan sesat. Dan hidup dia tidak akan ditipu oleh iblis laknatullahi alaih. Dan dalilnya apabila iblis rakyat kata ukfur falamma kafar qala inni bari. Dan di dalam surah Hasyr, manusia mengkufur dengan Allah Ta'ala. Mu jangan turut Nabi SAW. Dan orang duk ngajar Quran, rakyat balas tu balas ni, mu jangan dia. Fak tu fak sesak belaka. Dan mu dengar aku ni. Dan jalan yang bukan datang daripada Quran. Apabila kufurnya manusia, falamma kafar qala inni bari. Dan ni perangai iblis. Dan perangai hak pasal hak lang yak di jami awal lagi dah. Dan dia kata kepada manusia di depan Allah Ta'ala, kata aku ni bari. Dan aku ni tak ada jadi gana ngamu. Dan apabila dibangkitkan hari kebangkitan di depan Allah Ta'ala, dan diusul soal kita ni bapa duk kufur dengan Allah Ta'ala. Dan jamin kita di atas dunia Allah Ta'ala rakyat kata suruh tengok Quran, dan kaji Quran, dan turut Quran, turut sunnah Nabi, hak pesan datangnya daripada hadis Nabi SAW, dan juga ajaran yang datang daripada Quran, mudah kacau kufur bapa. Iblis ajak kita suruh kufur. Dia rakyat kata ukfur. Dan kufurlah kamu, berpalinglah kamu daripada ajaran Al-Quran.
Dah dia dah ajak tapi jawab iblis balas mana depan Allah Taala? Inni bari. Dah aku ni tak ada jadi rena ngamu. Dah mu sendiri nak kufur. Halang dah lah. Dah apabila datangnya di hari kebangkit tak mengaku iblis laknatullah alaih. Lepas tu dia ayat ke mana? Inni akhafullah rabbal alamin. Hak ni hak kita duk puasa. Sedikit iblis laknatullah. Nah, di depan Allah Taala dia royak kata dia ni, nah, tak ada duk ajak orang jadi kufur sebab apa? Inni akhafullah rabbal alamin. Sesungguhnya aku ni takut tu tu. Pak kita nak jawab gana depan Allah Taala. Sebab tu satu karakter ayat untuk nak mengajar kita selaku manusia jadi orang bijak. Dah kerja iblis apabila dia diraka dengan Allah Taala, dia nak bawa pakat masuk neraka sekali dengan dia. Dah kerja kita orang mukmin, dah orang Islam sentiasa mempelajari Al-Quran. Dah kita kena ingat kata Quran ni bukan hanya sekadar mendengar sahaja. Dah dan juga Quran ni bukan sekadar hanya membaca sahaja. Bukan kita kena dengar, dah kita kena baca, yang paling penting sekali kita kena faham Quran. Dah siapa-siapa tak faham Quran, dah belum terlambat kita di dalam bulan Ramadan, dah doa banyak munajat dengan Allah Taala. Kita ni dimasuk dari golongan orang yang faham Quran, turut Quran, dah ahli Quran supaya kita ni tidak sesat jalan kita dan tidak ditipu oleh syaitan laknatullahi alaih. Kaum muslimin pendengar yang dirahmati Allah. Satu karakter hadis ataupun kisah yang berlaku di zaman Nabi SAW untuk kita nak betul dengan tajuk kata bulan Ramadan dan satu bulan daripada 12 bulan Allah Ta'ala hantar kepada kita selaku hamba untuk Allah Ta'ala nak mengapuhkan segala dosa-dosa kita dan untuk Allah Ta'ala nak mendidik kita selaku hamba dan kembali kepada Quran. Oleh kerana kita dengar ramai dan puak-puak ustaz duk mengajar kata bulan Ramadan orang panggil kata bulan tilawah dan bulan nak ajar kita baca Quran. Dan bukan maksud kata bulan Ramadan saja baca Quran. Dah sebelum daripada bulan Ramadan pun kena baca Quran. Tapi nak ayat kata bulan Ramadan, dah satu rabak yang Allah Taala mari hantar setiap kepada manusia ni untuk pakat duduk isi amalan dia. Khususnya baca Quran. Dah baca, dah tadabbur, faham Quran dan ikut Quran. Dah kita baca saja kita tak turut dia masalah juga. Nah, kita kena jadi supaya setengah daripada orang Arab ni. Nah, kita nak ayat kisah sikit. Masa saya duduk ngaji luar negeri ni, dah berapa ramai pelajar-pelajar duduk tengok pelajar-pelajar Arab ni kalau kita pergi di tempat kita ni, orang panggil kata ilmu lapik punggung. Nah, ilmu lapik punggung ni kalau kita tengok orang Arab ni apabila dia sudah sok, dah kadang-kadang dia lepas buku-buku, kitab-kitab yang dia baca tu. Dah kadang-kadang orang Arab ni dia pakai baju jubah. Nah, baju jubah putih. Lepas tu Arab ni dia negeri pasal kebuk, rubar. Dah cemar. Kadang-kadang khisi dia ni nak duduk kena sapuh dulu. Dah hak pasal tabiat orang perangai orang Arab ni kadang-kadang dia tak usah sapuh ni, dia ambil kitab hak dia baca, dah kitab hak dia ngaji dia lapik. Dah atas khisi dia duduk atas kitab dia. Sebab itu kadang-kadang kita dengar kata ilmu lapik punggung malah tu. Dah kaum muslimin pendengar yang dirahmati Allah. Itu hanyalah satu rupa yang diperbuat oleh orang panggil perangai orang Arab. Dia ambil kitab dia lapik punggung. Tapi ilmu lapik punggung hak sungguhnya saya duk mikir, duk kaji tengok adalah satu ilmu yang tidak barakah. Satu ilmu yang dipelajari oleh pelajar tapi dia tidak ikuti, dia tidak patibak. Kadang-kadang dia hebat sedekah, sedekah kelebihan dia balas tu balas ni tapi dia sendiri tak sedekah kali. Dia mengajar suruh sedekah dia tak sedekah kali. Kelebihan semaya, kadang-kadang dia pun semaya gitu-gitu ya. Kelebihan wak baik, senyum kok orang kadang-kadang dia pun masa tak ada duduk senyum kali. Bang ngajar ayat kata senyum ni boleh pala gitu gini. Kadang-kadang dia sendiri pun tak ada duduk senyum juga. Sebab itu di sini kaum muslimin pendengar yang dirahmati Allah, Quran matlamat untuk kita membaca, kita mendengari dan juga kita mengikuti dan kita patibak Quran. Barulah kita mendapat buah hasil daripada orang panggil kata rahmat Allah Ta'ala, kasih belah Allah Ta'ala dan juga kita mengikuti jejak lakat Nabi SAW. Kaum muslimin pendengar yang dirahmati Allah, saya nak rayaknya kisah di zaman Nabi SAW ketika Nabi nak naik ke mimbar dan nak baca khutbah. Nabi kata amin, amin, amin 3 kali. 2-3 kali Nabi kata amin. Apabila selesai dia baca khutbah, sahabat pakat tanya dia, ya Rasulullah,
Wano hari ni mu naik member mu duk raya amin 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 2-3 kali. Dah Nabi pun berkata kepada para sahabat dia, dah Nabi kata ketika aku naik member datangnya Jibril dah menyampaikan kepada aku, dia kata kena kul amin ya Muhammad dah sallallahu alaihi wasallam. So kata amin. Kata amin buat apa? Oleh kerana di sana 3 golongan manusia. Yang pertamanya idza jaa Ramadan, dah apabila datangnya bulan Ramadan kepada dia, boleh Allah Taala nak wi apung dosa, tapi apabila habis dah 30 hari bulan puasa ataupun 29 hari, dia tidak memperolehi keampunan daripada Allah Taala, tidak mendapat maghfirah. Waliyazubillahi min zalik. Orang balah ni dah Jibril kata Allah Taala akan humbai dia masuk di dalam api neraka Jahannam. Waliyazubillahi min zalik. Kaum muslimin pendengar yang dirahmati Allah, bulan Ramadan bulan keampunan, dah bulan yang diberi peluang kepada kita, khususnya orang yang masih disimpan nyawa mereka untuk mentadabburi Quran, membaca Quran, memahami Quran, membuat baik, membuat sedekah, dan menzikir macam-macam lah. Dah bulan Ramadan ni, dah hak kita tak senya seperti yang Nabi kata amin saat ni, dah mereka yang datang bulan Ramadan lalu saja ya depan mata dia. Dan Allah Ta'ala tidak mengampun dosa-dosa dia, tidak mendapat maghfirah daripada Allah Ta'ala. Orang balas ni Allah Ta'ala akan humbai dia masuk di dalam api neraka. Waliyazubillahi min zalik. Yang kedua, dan amin Nabi SAW adalah mereka-mereka yang sempat orang panggil kata dengan ibu bapa dia, dan dengan pak dia pun dia ada, dengan mak dia pun dia ada, ataupun salah satu daripada 2 orang saat ni, dan tapi mereka tidak membuat kebaikan kepada kedua ibu bapa dia. Dan satu orang panggil kata dalam bahasa Arab ni dia panggil hukuk lil walidain. Dia tak guna kata buat maksiat kepada kedua ibu bapa. Nak ayat kata satu hukum ataupun satu kesilapan yang besar bagi manusia, satu kalimah yang direka untuk khas bagi orang yang deraka kepada kedua ibu bapa dia. Nah, sebab itu di dalam hadis Nabi yang Jibril mari suruh Nabi kata amin ni, nah yang keduanya mereka yang tidak sempat membuat baik kepada kedua ibu bapa dia, sedangkan mereka bersama dengan orang tua dia. Dan waliyazubillah min zalik. Kaum muslimin pendengar yang dirahmati Allah, pada petang hari ini sama-samalah kita memuhasabah diri. Yang pertamanya, apabila datang Ramadan, janganlah kita menjadi manusia yang Nabi kata dihumban di dalam api neraka Jahannam, oleh kerana tidak mendapat maghfirah. Yang kedua, manusia yang sempat dengan kedua ibu bapa dia tapi tidak buat baik dengan Allah Ta'ala, tidak buat baik dengan kedua ibu bapa dia. Manusia balas ni juga Allah Ta'ala humban mereka masuk di dalam api neraka Jahannam. Waliyazubillahi min zalik. Kaum muslimin pendengar yang dirahmati Allah, pada petang ni, kalau kita tengok masa, lebih kurang 5 minit nak masuk pukul ni. Sekitar 20 minit lagi kita nak buka. Satu kerati ayat di dalam surah Taha, kita sama-sama orang panggil kosi dalam kita memahami Al-Quranul Karim melalui ayat dia. Yang pertamanya ayat yang saya baca kata, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna ma'isyatan danka." Satu kerati ayat yang Allah Ta'ala sebut di dalam, berfirman di dalam surah At-Taha, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa." Kaum muslimin hadirin yang dirahmati Allah, satu ayat untuk nak membawa kita ke jalan yang benar dan untuk nak memimpin kita kepada syurga Allah Ta'ala, supaya kita tidak menjadi manusia yang lalai. Kaum muslimin pendengar yang dirahmati Allah, Allah Ta'ala turunkan wahyu kepada Nabi SAW dengan bermaksud firman Allah Ta'ala di dalam surah Taha, bagi sesiapa a'rada an zikri. Az-zikri huna mafhum fahmi az-zikri dalam ayat surah Taha ni adalah apabila datang kepada mereka Al-Quranul Karim, datang kepada mereka hukum hakim yang datang daripada syariat Allah, dan juga segala bentuk syumul, orang panggil sempurna dalam perhiasan agama, dan mereka berpaling dan tidak mengikuti ajaran Allah Ta'ala. Wa man a'rada, siapa-siapa kaum muslimin pendengar yang dirahmati Allah, masih lagi tak khabar, berpaling dengan Quran Allah Ta'ala, katalog yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi SAW, fa inna lahu ma'isyatan danka. Maka bagi mereka itu adalah kehidupan yang amat sempit. Setengah ulama dia tafsir kata ayat ni sempit balas mana?
Di dunia ataupun di akhirat. Dia kedua-dua sekali. Nah, khususnya orang yang duduk di dunia, walaupun dia kaya, dia boleh tubuh badan yang sehat, dia boleh isteri yang comel, dia boleh anak yang ramah, tapi kehidupan dia tak rasa seni. Contohnya kalau dia boleh retina janguk, kadang-kadang retina dia tidak taat kepada dia. Kadang-kadang retina dia main cak kayu cabai tiga. Tidak orang panggil kata amanah ataupun juru seperti dengan orang perempuan salihah. Ataupun orang yang berpaling dengan Quran ni, khususnya mereka yang ada duit piti, tapi tak turut Quran, cirit dia berasa kata makan pun berasa tak sedap, tidur rasa tak lena. Duit piti banyak pun berasa kata kehidupan dia susah, kau boleh kau nak lagi. Orang kadang-kadang ni duit piti boleh 100 kut rasa pun cukup dah. Oleh kerana kehidupan dia Allah Ta'ala wisa'ah dah. Gembira di atas dunia ni dengan duit yang berkat 100 kut. Tapi orang yang Allah Ta'ala kata ma'isyatan dhanka, berpaling dengan ajaran Allah Ta'ala, wak perih. Orang panggil remeh. Tidak ambil kepentingan dari agama Allah Ta'ala melalui Quran ni. Orang balas ni Allah Ta'ala akan menyempitkan kehidupan mereka, walaupun kehidupan mereka penuh dengan duit piti, dengan harta kekayaan, dengan anak pinak. Betul? Allah Ta'ala kata wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Waliyadzubillahi min dzalik. Di atas dunia kehidupan dia tidak biasa seni. Orang tengok kata pakai kereta mewah, tapi dengan orang pakai kereta buruk pun berasa kata lebih orang pakai kereta buruk lagi. Oleh kerana dia tidak memperolehi nikmat Allah Ta'ala. Bawa kereta Mercedes ke, kereta BMW ke, kereta Fortuner runtok ke. Tapi bawa gitu, tidak orang panggil kata ada rasa kata nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada dia dengan kemewahan. Berasa kata orang pakai kereta bank nak pakai kereta lebih pada tu lagi. Allah Ta'ala menguji dia mengikut kehidupan dia yang berpaling dengan ajaran Allah Ta'ala, iaitu Al-Quranul Karim. Lepas tu hari kiamat Allah Ta'ala bangkit dia dengan mata yang buta. Asal dia boleh kelih. Di atas dunia ni boleh tengok. Nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Kereta, motor, orang betina boleh tengok belakang. Tapi tengok dia tu tidak orang panggil sekali dengan nikmat Allah Ta'ala. Tengok gitu. Perasaan ni tak ada kata rasa mesra. Berasa gembira. Sebab tu hari kiamat Allah Ta'ala buta mata dia. Hari tu boleh tengok juga sekadar nikmat hati yang tak berasa. Tapi hari kiamat buta mata, tak boleh kelih. Pas nikmat hati tak kena kecek. Waliyazubillahi min dzalik. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Dia ayat Allah Ta'ala, ya Allah, bapa aku ni apabila dibangkit ke hari kiamat aku ni tak boleh nak tengok, tak boleh nak lihat. Kaum muslimin pendengar yang dirahmati Allah, satu kerakti ayat untuk nak mendidik kita, mengajar kita menjadi manusia yang lebih bijak. Cuba kita gambar tengok. Kalau kita di atas dunia mata kita buta, nak tengok tak boleh. Kita nak bawa kereta walah mana. Kita nak jemput makan ni pun tak kena. Nak jalan lagi kok tu, kok ni pun kena menyusah orang. Kadang-kadang bawa tukar pun ada duk gagal kok si. Tak serupa dengan orang mata celek, mata boleh tengok. Apatah lagi di hari kebangkitan, hari kiamat, Allah Ta'ala bangkit kita untuk nak titiyah sirat, nak orang panggil hitung dosa pahala kita, mata kita tak boleh tengok. Dunia ni susah check up dah kalau kita gambar tengok. Mata buta atas dunia ni tak ada dah. Orang panggil Allah Ta'ala hapus nikmat mata dia untuk dia tengok segala nikmat di atas dunia. Mati esok-esok di hari kebangkitan, Allah Ta'ala tutup pula mata dia kali yang kedua. Katuk sungguh dalam nak titiyah sirah. Kalau kita tengok di dalam hadis-hadis lain, titiyah sirah ni nak meniti tali yang kecil seperti dengan sorak rambut. Nak meniti lagu mana kalau mata kita buta. Sabit tu hai Allah Ta'ala, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Bapa muwi mata aku buta. Sedangkan mata aku ni boleh lihat ketika aku duduk atas dunia dulu. Allah Ta'ala kata qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Kaum muslimin pendengar yang dirahmati Allah, mintalah dalam bulan Ramadan al-Mubarak, bulan keampunan, dan kita minta Allah Ta'ala ampun dosa-dosa kita, dan dengan segala perbuatan kita yang telah lalu, jauh kita daripada api neraka, dan jauh kita daripada gulungan manusia yang Allah Ta'ala buta mata dia di hari kebangkitan. Lepas tu tolong dengan Allah Ta'ala, minta dengan Allah Ta'ala, nak mata dia boleh klik semula. Sebab atas dunia hari tu boleh tengok. Tapi Allah Ta'ala kata, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Demikian itulah manusia yang berpaling dengan ajaran aku. Manusia yang berpaling dengan Quran aku. Manusia yang tidak ambil penting dengan ajaran al-Islam dan juga syariah Islam.
dah mu paling mu zalim dah mu tak sedengar dah apabila didatangkan kepada kamu fanasitaha, kamu lupa, kamu tinggal aku dah atas dunia kamu tak ada dah manusia yang tak seh nak turut ajaran aku melalui Quran. Kaum muslimin pendengar yang dirahmati Allah, wa kadzalikal yauma tunsa, Allah Taala kata demikian itulah manusia dah mu lupa aku di atas dunia dan di hari kebangkitan aku lupa mu. Dan sabit itu di dalam surah Hasyr juga Allah Taala berfirman di dalam Quran dia, wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan satu kerati ayat pada petang ni dan untuk nak menggambarkan kita selaku manusia umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kita mendengar, kita mempelajari, kita membaca dan yang paling pentingnya kita mendalami. Dan apabila kita faham dan kita mengikuti jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga ajaran yang datang daripada Al-Quranul Karim. Kaum muslimin pendengar yang dirahmati Allah, wala takunu kalladzina nasullah, janganlah kamu menjadi golongan manusia yang suka lupa Allah Taala. Dah balah mana untuk lupa Allah Taala? Dah apabila datangnya kepada mereka ajaran al-Islam melalui Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berpaling, kata puak ni tak leh lah kita duk dengar dia. Dah ajaran dia balah tu, ajaran dia balah ni. Dah kita kaji dulu. Dah kita dengar dulu. Jangan kita menjadi manusia yang suka berpaling dengan ajaran Allah Taala. Dah Allah Taala katakan, wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum, mereka yang suka lupa Allah Taala dan hari kebangkitan hari kiamat ataupun mereka yang duduk atas dunia, Allah Taala lupa dia. Dan Allah Taala tak say ke dia. Dan Allah Taala tak kasih ke dia. Hari kiamat Allah Taala tak uwi rahmat dia. Kaum muslimin, rahmat Allah Taala adalah penting bagi kita selaku hamba. Dan kita mati di hari kebangkitan tidak ada perkara yang lebih besar lebih daripada rahmat Allah Taala. Oleh kerana kita nak masuk syurga Allah Taala, kita kena masuk dengan rahmat Allah Taala. Dengan tidak ada rahmat Allah Taala, nescaya kita tidak akan memperolehi syurga dan juga kita akan dihumban di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kaum muslimin pendengar yang dirahmati Allah, pada hari ini nah kita pakat mari bincang bulan Ramadan dengan beberapa karakter hadis dan juga beberapa karakter ayat di dalam surah Taha dan juga di dalam surah Hasyr. Apabila iblis mari nak goda kita sebelum daripada datangnya bulan Ramadan, dan kita kufur, kita berpaling dengan ajaran Allah Taala, dan di depan Allah Taala apabila kita dakwa dia, iblis lah yang mengajak kita untuk kufur kepada mung. Ya Allah, iblis kata aku dengan mung ni tak ada gena, dan mung kufur oleh kerana mung ni buat dirimu sendiri. Aku ni inni akhafullah rabbal alamin, aku takut Tuhan. Dan aku tidak ada maksud untuk nak membawa kamu bersama dengan aku di dalam api neraka. Dan sebab itu iblis ni dia halang manusia apabila di depan Allah Taala. Hak kita naknya pengajaran kesimpulan kita pada petang ini yang pertamanya, kita menjadi manusia yang lebih bersyukur kepada Allah Taala. Nak syukur balas mana? Kita memperabdikan diri kepada Allah Taala di bulan Ramadan, kita memperbanyakkan tilawatul Quran, dan kita memperbanyakkan tadabburil Quran, dan kita berzikir dengan Allah Taala, dan juga kita memperbanyakkan amalan sedekah, kita berqiyam, dan kita sujud lama. Dan ada masa walaupun setengah jam kita bermunajat kepada Allah Taala, minta doa dengan Allah Taala. Ya Allah, di bulan Ramadan mu tutup pintu neraka, ya Allah, mu buka pintu syurga. Jadilah kami ahli syurga dan jauhkanlah kami daripada neraka-Mu, ya Allah. Dan juga setan tak ada dah mari nak mengasuk kita, mari nak goda kita, tak ada dah, mu ikat siap belaka dah. Yang ada bersama aku ni hawa nafsuku. Jadikanlah hawa nafsuku hawa nafsu yang baik, yang boleh orang panggil kata bawa kita ke jalanmu yang benar. Turut Quran, turut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, jauh daripada benda-benda khurafat, jauh daripada benda-benda syirik. Dan juga Allah Taala witawari di dalam ayat lain, Allah Taala katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Satu karakter ayat untuk nak menggemarkan kita selaku hamba. Dan Allah Ta'ala dia menjadikan manusia serta dengan katalog dia selalu dah. Dan dia turun siapa? Wahyu dia kepada Nabi SAW. Nabi siapa? Kepada sahabat dia. Sahabat dia pakat jaga agama Islam, Quran dan juga hadis. Siapa? Kepada kita umat akhir zaman, untuk kita menjadi manusia yang lebih baik, manusia yang lebih berjaya dunia dan juga akhirat. Dan khususnya ayat penghabisan pada kita, pada hari ini dan pada petang ini sebelum daripada kita nak berbuka puasa. Kasihnya Allah Ta'ala kepada kita selaku hamba, witawari kepada kita, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Manusia,
Nah, hei pendengar yang dirahmati Allah, hei hamba Allah Ta'ala umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita berada ni belah bulan Ramadan hari ni. Dah tidak berapa hari, sekitar 13-14 hari Ramadan akan meninggalkan kita wei faham ayat Quran molek. Dah hari ni, nah sekitar setengah jam 20 minit sebelum daripada kita nak bersahur, kalau kita boleh bermunajat dengan Allah Ta'ala, kita gamar tengok tawaran Allah Ta'ala. Yang pertamanya Allah Ta'ala kata wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Hei Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala kasihi sekalian, dan pendengar penonton yang dirahmati Allah, sesiapa yang nak minta dengan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala sendiri royak dalam Quran dia. Nah, siapa nak minta dengan Allah Ta'ala, nak mengaduhan dengan Allah Ta'ala, nak minta keampunan dengan Allah Ta'ala, nak Allah Ta'ala jadi dia ahli syurga, jauh daripada api neraka, jauh daripada tipu daya syaitan, dan minta dengan Allah Ta'ala sendiri. Sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Nah, Allah Ta'ala kata orang yang suka minta, Allah Ta'ala sentiasa menghampiri, dekat dengan dia. Nah, Allah Ta'ala ni kasih kita sampai ke witawaran kita. Nah, tapi manusia itu sendiri dah lupa Allah Ta'ala, tak biasa nak minta dengan Allah Ta'ala. Cuba kita di masa-masa, khususnya di bulan Ramadan Al-Mubarak, dah bulan yang nak ampun dosa-dosa kita, nak kita jadi ahli syurga ni, dah kita munajat, minta sendiri dengan Allah Ta'ala, dah akik tangan dua belah. Allah Ta'ala kata, hei hamba-Ku, kalau mu minta dengan aku dekat denganmu. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Nah, Allah Ta'ala rakyat kata siapa-siapa minta, aku akan sampai sempurna ke permintaan dia, supaya kita menjadi manusia yang lebih bijak dalam kita mengalami satu masalah. Nah, kita nak pergi minta tolong dengan manusia ni, dia dak expert kita juga. Nah, ning tawaran Allah Ta'ala ada masalah, dah anak kita lebih tak berjuru, dah isteri kita tak ada isteri solehah, ataupun isteri solehah tok laki tak ada tok laki soleh, dah bermacam-macam lah. Orang panggil masalah kita di dalam rumah tangga, ataupun kita cari makan susah, dah kadang-kadang duit pitih tak ada, dekat nak raya, nak beli baju raya anak pun tak ada. Dah kita nak pergi minta tolong siapa? Dah manusia pun kadang-kadang sekali dua boleh, kali tiga amat perak dia. Nah, tapi Allah Ta'ala witawaran kepada kita, ngadu dia, dah minta dia. Kalau kita minta, nescaya kita dekat dengan Allah Ta'ala. Ni satu dalil. Dah kalau manusia tu tak suka minta, nescaya dia jauh dengan Allah Ta'ala. Dah we minta we banyak, dah ngaduhan dengan Allah Ta'ala di dalam bahasa gapo pun. Dah selepas ada kita semaya 2 rakaat, kita apa jadah molek betul kiblat, kita munajat, dah kita istighfar, dah kita puji kepada Allah Ta'ala, dah kita minta we Allah Ta'ala ni. Nah, we permintaan kita dan juga menyelesaikan masalah kita di dalam rumah tangga kita, di dalam pekerjaan kita, dah di dalam dunia kita, dah di dalam akhirat kita. Dah kita ni rajin minta. Khususnya dah kita menjadi manusia yang Allah Ta'ala ampun dosa-dosa dia di bulan Ramadan Al-Mubarak. Dah pada tepat 16 hari ni dah sekitar 13-14 hari lagi. Orang panggil peluang kita. Dah kalau Allah Ta'ala panjang lagi umur kita, dan insya-Allah kita menjadi manusia yang suka minta dengan Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala suka beri keampunan dia kepada kita, dan jauh daripada mereka yang Nabi doa kata dihumban di dalam neraka oleh kerana datangnya Ramadan tapi tidak mendapat keampunan dari Allah Ta'ala. Dah waliyazubillah min zalik. Dan juga kita jadi cerdik berlawan dengan iblis, kata iblis ni dia goda kita, dan suruh kita kufur di depan Allah Ta'ala. Nah, dia dakwa kata dia ni tak ada kenal kita. Nah, kita kenal semenjak daripada pertanding ni, dah kita jauh daripada godaan ataupun tipu daya iblis laknatullahi alaih. Dah kaum muslimin pendengar yang dirahmati Allah, inilah satu orang panggil kata muzakarah, kita mempelajari di antara satu sama lain dah secara online untuk sama-sama kita berkongsi di atas dunia, dan kita menjadi manusia yang lebih baik dah dunia dan juga akhirat, menjadi ahli syurga. Dan sikit sebanyak kesalahan yang datang daripada mulut saya ni, dan bukanlah yang datang daripada Al-Quran dan juga sunnah, adalah datang daripada hawa nafsu saya sendiri. Dan sekiranya hak mana molek dan hak mana baik, dan kita minta kita renung, kita muhasabah, kita fikir, dan kita pakar, dan juga kita mengikuti jejak langkah Quran dan juga jejak langkah Nabi SAW, untuk kita sama-sama menjadi ummah Al-Quran dan juga ahli syurga dan jauh daripada neraka. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.